Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Maklumat terkini dan inisiatif penggunaan teknologi diberigakan melalui Hari Terbuka Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Ketahui faktor risiko diabetes, ambil langkah pencegahan pada peringkat awal. Lebih RM400,000 dan 3 buah hospital lapangan bernilai RM2 juta disumbangkan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Majlis penyerahan derma kepada tabung berkenaan berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semua sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan dari yayasan berjumlah RM100,000. Menteri Kesihatan juga menyerahkan sumbangan berupa 3 buah hospital lapangan dari Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan Makan Ceria Sendirian Berhad masing-masing menyumbangkan RM100,000, manakala Majlis Belia Brunei menyumbang RM41,700. ...127 pokok ditanam di kawasan Kementerian Kesihatan sebagai sokongan kementerian berkenaan dalam pelaksanaan protokol hijau bagi mengurangkan jejak karbon. Pelancaran penanaman pokok diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Protokol hijau adalah satu garis panduan yang mula dilancarkan pada 30 Januari 2021 selaras dengan pelaksanaan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Hari Terbuka Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Moha Open Day 2023 merupakan salah satu usaha kementerian untuk memberi ruang kepada orang ramai berinteraksi secara langsung dan mengetahui lebih dekat berkenaan fungsi, peranan, tugas serta tanggungjawab kementerian tersebut dan jabatan-jabatan di bawahnya. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, program seumpama itu merupakan wadah bagi memberikan dan menyalurkan maklumat terkini dan tepat termasuk perkembangan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan inisiatif termasuk penggunaan teknologi maklumat, akta dan peraturan yang dikuatkuasakan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman berucap demikian semasa merasmikan Hari Terbuka Kementerian Berkenaan pagi tadi. Di samping itu juga orang ramai dapat mengemukakan sebarang cadangan dan persoalan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan. Ini termasuklah peranan dan tanggungjawab di peringkat angkar umbi
yang sudah setentunya sebagai orang yang pertama ditemui oleh orang kampung jika terdapat sebarang perkara yang memerlukan perundingan dan tindakan-tindakan tertentu. Selain pameran, pelbagai aktiviti disusun, antaranya sesi demonstrasi dari Jabatan Penjara dan Jabatan Bomba dan Penyelamat, siri taklimat yang mengetengahkan pelbagai topik. Program ini secara tidak langsung akan memberikan peluang perniagaan kepada peniaga tempatan mengetengahkan satu kampung, satu produk, 1K, 1P, produk rakan niaga tunas, trak makanan dan produk insaf Jabatan Penjara. Diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Brakas, hari terbuka berlangsung sehingga Khamis ini. Juga diselajurkan perasmian Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 2023 hingga 2027 dan katalog produk insaf daripada Jabatan Penjara. Hari terbuka Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diselajurkan dengan sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi muzakarah berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Brakas. Sesi dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ia diadakan untuk mengongsikan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta perancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek Bootcamp, platform mendidik pelajar berkeperluan khas dalam bidang keusahawanan dan inovasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas dengan kerjasama Pusat Keusahawanan Inovasi pagi tadi menganjurkan Majlis Penyampaian Hadiah dan Demo Day Projek Bootcamp kali ketiga bagi pelajar program pra-vocational. Acara berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Profesor Dr. Awang Nur Azam bin Orang Kaya Mahabijaya Haji Osman, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan dalam ucapannya berkata, para pelajar menunjukkan kebolehan mereka dalam menghasilkan produk yang terbaik. 68 pelajar berkeperluan khas dari 17 buah sekolah menengah kerajaan menyertai projek Bootcamp tahun ini. Objektifnya sebagai platform mendidik pelajar berkeperluan khas peringkat menengah program pra-vocational dalam bidang keusahawanan dan inovasi. Juga diselajurkan penyampaian hadiah sekolah terbaik dalam menghasilkan produk, antaranya Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab memenangi kategori Most Creative dan Sekolah Menengah Katok bagi kategori Most Independent. Keusahawanan bukan sahaja membentuk perniagaan tetapi juga membentuk diri pelajar sebagai individu yang mampu mengatasi cabaran dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Separuh daripada kanak-kanak dan remaja dalam lingkungan umur 5 ke 19 tahun di negara Brunei Darussalam mengalami berat badan berlebihan atau obes. Kadar yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan ini telah menjadikan obesiti sebagai faktor risiko utama penyakit diabetes di negara ini. Bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia 2023 yang disambut pada setiap 14 November, berita perdana malam ini membawakan keutamaan yang diberikan kepada obesiti dan perkara-perkara yang berkaitan dalam usaha senegara untuk mencegah dan mengawal diabetes. Ikuti laporannya bersama pewarta RTV Nur Nadira Haji Umar. Menurut Kementerian Kesihatan, tahap obesiti yang tinggi bermakna tindakan bersesuaian sangat diperlukan. Ini boleh dimulakan dengan mengamalkan pemakanan sihat yang seimbang, melakukan aktiviti fizikal dan mengawal berat badan. Kita ni mesti mengawal dari segi macam makanan kurang paras gula, and then dia punya banyak makanannya tu pun penting, kira portion makanan.
Dan selalunya kita ni mesti mengamalkan pemakanan yang cukup. Jadi mesti makan sarapan pagi, mesti makan tengah hari dan juga malam itu dah boleh diabaikan lah. Tapi it's the choice of the makanan itu pulang. Dari segi pengambilan minuman ni kita ni mesti melihat food labeling. Kalau gulanya lalu tinggi, dah boleh tani mesti kita ni kawal lah. Pengambilan air mesti dicukupkan lah. Mesti minum air dulu, and then kita ni lihat sahabat tani masih lapar ke indak. Pencegahan adalah kunci utama untuk mengawal penyakit diabetes. Dengan mengetahui faktor risiko diabetes, seseorang itu akan dapat membuat pemeriksaan dengan lebih kerap, mengambil strategi pencegahan atau mengesan diabetes pada peringkat awal sebelum komplikasi lain terjadi. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Potensi keadaan cuaca aktif dijangka berlaku bermula petang esok hingga Isnin 20 November. Jabatan Kaji Cuaca dalam kemaskini maklumat nasihat cuaca untuk orang ramai menyatakan hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku terutama di kawasan pedalaman pada waktu petang dan sekali-sekala merebak ke kawasan pesisiran pada waktu malam. Kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Resiko banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat atau keadaan berangin. Separuh jalan di persimpangan Jalan Delima 2 dan Jalan Kebangsaan ditutup sementara sehingga 20 November ini bermula 8 malam hingga 6 pagi. Penutupan sementara tersebut adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan pusing keliling di Jalan Kebangsaan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru sedang menganjurkan kejohanan Liga Super Sepak Takraw Type Terbuka LST 2023. Diadakan sejak 15 Oktober hingga 19 November ini, penaja utama kejohanan ialah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Type. Pusingan suku akhir akan diadakan pada 17 November bermula pukul 3 petang, manakala perlawanan akhir bakal berlangsung semasa upacara majlis penutupan serta penyampaian hadiah pada 19 November di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialu-alukan hadir menyaksikan perlawanan-perlawanan berkenaan bagi sama-sama memeriahkan dan memberi sokongan serta masuk adalah percuma.